أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Yang berusaha tuan pengurusi, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam pada Bilal AJK Surau Ar-Rahmaniyah dan hadirin hadirat jemaah subuh Surau Ar-Rahmaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah kita sudah berada di mudah-mudahan kelas ataupun pelajaran yang terakhir dalam kitab Ayyuhal Walad ataupun halaqah yang terakhir dalam kitab Ayyuhal Walad. Kita sudah sampai ke muka surat 59 terjemahannya, ya, surat 59. Yaitu di dalam syarat-syarat untuk menjadi orang yang memberi nasihat kepada orang lain. Ya. Sebelum ini dia sudah menyatakan janganlah engkau menjadi ataupun suka untuk menjadi orang yang menegur orang lain, suka untuk menjadi orang yang memberi peringatan kepada orang lain. Dan beliau sudah menjelaskan kerana apa? Kerana menegur ini yang lebih sukar itu adalah untuk penegur mengamalkan apa yang ditegur. Barulah dia boleh menceritakan ataupun menyampaikan teguran tersebut. Jadi kalau nak tak nak memang kena tegur, memang kena menasihati, maka beliau mencadangkan jangan buat dua perkara ini. Perkara yang pertama adalah di dalam memberi nasihat jangan menggunakan bahasa-bahasa yang tinggi-tinggi, istilah-istilah yang payah-payah kerana orang susah nak faham. Tidak sampai maksud nasihat itu, tapi itu lebih melihatkan kita nak menunjukkan kehebatan kita. Konon-kononnya lah. Kemudian kita sambung yang kedua, di antara sekiranya memang mesti menjadi penasihat, mesti menjadi orang yang memberi peringatan. Yang kedua ini, yang B itu di dalam terjemahan itu, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Janganlah hendaknya, ya, janganlah hendaknya cita-citamu di dalam memberi nasihat itu supaya makhluk boleh banyak berhimpun di dalam majlismu, atau supaya mereka menunjukkan perasaan yang sangat kagum dengan kepintaranmu dalam berceramah, dan mungkin mereka akan mencari-cari pakaian dengan tidak sedar kerana terlampau asyik. Lalu nanti ada orang yang berkata, aduhai, bagusnya majlis ini. Maknanya nak kata, di dalam memberi nasihat kepada manusia, jangan menjadikan kita punya majlis nasihat ini adalah majlis yang orang suka, majlis yang orang puji. Jangan menjadikan niat kita itu. Kenapa? Jikalau hatimu berniat demikian, maka ini merupakan kecenderungan bagi dunia dan ia bersumberkan daripada kelalaian hatimu. Maknanya niat yang salah itu merosakkan amalan tersebut. Asal kita nasihat, kita nak dekatkan orang dengan Tuhan, kita nak mendekatkan orang dengan syurga. Tetapi apabila niat kita sudah lari, kita sudah mahukan untuk orang puji kita, orang sanjung kita, maka itulah dia kata di sini bersumberkan daripada kelalaian hatimu yang lalai. Bahkan hendaklah niatmu dan segala usahamu
hanyalah mengajak manusia lari daripada dunia menuju ke negeri akhirat dan mengajak mereka mengerjakan ketaatan dan meninggalkan maksiat dan mengajak mereka menghilangkan sifat tamak terhadap dunia, mengajak mereka menuju ke arah kezuhudan dan meninggalkan sifat bakhil, menghiasi diri dengan kemurahan, sifat kemurahan, dan mengajak mereka menjadi orang yang waspada terhadap tipuan dunia dan sentiasa melazimi ketakwaan. Nah, itu niat dia. Bukan niat dia nak orang puji, nak orang sanjung. Bila begitu niat nak orang puji, nak orang sanjung, lebih menyedihkan. Bukan setakat sia-sia, bahkan yang berceramah itu mendapat dosa riak. Dosa riak. Melakukan sesuatu yang sepatutnya kerana Allah tapi dilakukan kerana manusia. Sepatutnya engkau dalam memberi nasihat itu hendaklah menggemarkan mereka kepada akhirat dan membencikan mereka akan dunia. Dan engkau ajarkan kepada mereka ilmu-ilmu untuk mereka dapat beribadah kepada Allah Ta'ala dengan sempurna. Engkau tunjukkan kepada mereka jalan kezuhudan, kerana yang ghalib atau yang menjadi kebiasaan bagi mereka ialah suka menjauhkan diri daripada landasan syariat dan mengerjakan perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah Ta'ala serta melibatkan diri dengan akhlak yang hina. Jadi, tugasan seorang penasihat ini mesti berniat untuk mendekatkan orang yang dinasihati itu kepada akhirat, kepada Allah Ta'ala, menjauhkan mereka daripada dunia yang tipu, dunia yang menipu mereka, menjauhkan mereka daripada akhlak-akhlak yang buruk. Maka hendaklah engkau tanamkan ke dalam hati mereka akan rasa takut dan kekhawatiran dan nyatakan kepada mereka bahaya yang akan mereka hadapi. Barangkali dengan cara yang demikian itu hati mereka akan berubah dan cara hidup mereka akan bertukar kepada keadaan yang lebih baik. Dan lahirlah di kalangan mereka kegemaran yang sungguh-sungguh terhadap ketaatan dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Maknanya fokus utama orang yang bila nak beri nasihat ini adalah menghidupkan jiwa mereka. Kita mahu ataupun para penasihat itu sepatutnya apa yang paling penting nak ditanam di dalam hati-hati orang yang mendengar adalah hati yang hidup, hati yang mekar. Bukanlah sedapnya suara dia, pandainya dia berbicara. Itu bukan dia punya niat dia. Niat dia adalah setiap yang mendengar itu mengambil satu perhentian untuk memuhasabah kembali sejauh mana perjalanan aku menuju Allah Ta'ala. Jadi nak sampai ke situ, yang memberi nasihat ini kena cerita pasal syurga, cerita pasal neraka, cerita pasal keburukan dunia, bagaimana dunia ini menipu manusia, apakah hakikat sebenar yang sedang berlaku di dunia ini, bagaimana kehidupan kita. Jadi semua itu adalah perkara-perkara yang akhirnya menghidupkan hati, barulah hati hidup dan mula mencela pempunya hati. Apa engkau buat selama ini? Selama ini engkau lalai. Kita nak begitu, sampai begitu. Ya. Maka inilah cara nasihat yang sebenarnya. Dan apa jua nasihat yang tidak mempunyai ciri-ciri yang seperti ini, maka ia merupakan satu bala bagi orang yang berkata dan bala bagi orang yang mendengar. Yang berkata, kenapa saya sebut tadi? Bala bagi dia kerana dia mendapat dosa. Mendapat dosa riak. Mendapat dosa ujub. Mendapat dosa kerana melakukan sesuatu perkara yang sepatutnya kerana Allah tapi dibuat kerana sanjungan manusia. Balak bagi orang yang mendengarnya kenapa? Yang pertama, membazir masa. Yang kedua, hatinya tetap keras macam tu. Tidak disiram, hatinya tetap keras kerana diasyikkan dengan keindahan susunan kata-katanya. Fenomena luar yang nampak seolah-olah menghiasi majlis tersebut, kan?
Bahkan ia merupakan lembaga dan syaitan yang akan membelokkan makhluk daripada jalan yang benar dan membawa mereka kepada jurang kebinasaan. Maka wajiblah ke atas orang ramai bahawa mereka lari daripadanya, kerana apa yang dirosakkan oleh orang ini dalam urusan agama mereka adalah lebih banyak daripada apa yang dapat dilakukan oleh syaitan. Kenapa? Kerana syaitan menggoda manusia secara was-was, secara tidak jelas, kita tak nampak. Maknanya syaitan ini menggoda manusia dalam keadaan manusia tak perasan. Tetapi si penasihat yang ujub dan riak ini merosakkan manusia secara terang-terangan. Sebab itu lebih besar lagi kerosakan yang dilakukan daripada syaitan itu sendiri. Dan barang siapa yang ada kekuasaan, maknanya ada authority, wajiblah ia menurunkannya daripada atas mimbar, maknanya tarik tauliah. Contohlah. Kerana dia merosakkan daripada atas mimbar dan wajib menahannya daripada meneruskan nasihatnya. Perkara ini, iaitu menghalang orang yang menasihati bukan dengan caranya ini, adalah sebahagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Seolah-olah sepatutnya penasihat itu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tiba-tiba dia pula yang dijauhkan kerana dia telah merosakkan masyarakat itu sendiri. Perkara yang ketiga, termasuk di antara perkara-perkara yang jangan dibuat, ya, pesanan-pesanan akhir dia, bahawa janganlah engkau bergaul dengan, kat sini disebut gubernur-gubernur, ya, atau raja-raja yang zalim, dan jangan engkau melihat mereka. Maksud jangan engkau melihat mereka ini, jangan selalu suka tengok dia lah, kerana melihat mereka dan duduk dalam majlis mereka, dalam majlis bersama-sama mereka dan bergaul dengan mereka merupakan satu penyakit yang sangat besar. Kenapa penyakit yang sangat besar? Kerana kita ini, apa yang kita lihat, apa yang kita duduk, kehidupan kita bergantung kepada sekeliling, apa yang kita lazimi. Kalau kita lazimi orang-orang masjid, kita akan suka pergi masjid. Apakah perbualan orang-orang masjid? Kita akan terkesan secara tak langsung. Tapi kalau kita jumpa golongan-golongan yang di sini ibarat golongan-golongan bangsawan yang elit-elit ini, maka kita punya kehidupan kita akan teresap sekali, terpengaruh cara fikir mereka, cara pakaian mereka, cara hidup mereka, anak-anak mereka. Mereka pergi sana sini, walaupun kita kata kita nak menasihat ni apa semua kan. Seandainya engkau terpaksa berbuat demikian, maknanya kalau terpaksa ini kamu diletakkan di situ, bukan kita yang nak, kita diletakkan di situ, kan? Engkau terpaksa berbuat demikian, maka jangan engkau sekali-kali memuji atau menyanjung mereka, kan? Kerana Allah Ta'ala benci apabila orang yang fasik atau orang yang zalim itu dipuji. Dan siapa yang mendoakan panjang umur bagi mereka, bermakna ia telah suka bahawa berkelanjutan dikerjakan maksiat di atas muka bumi ini. Maknanya nak kata, apabila kita terpaksa bergaul dengan golongan-golongan begini, golongan-golongan yang elit, yang zalim lah, disyarat itu yang zalim kan. Kalau yang baik tak ada masalah, walaupun tidak boleh juga menjadi kebiasaan. Kalau golongan-golongan yang zalim ini, kita terpaksa untuk berhidup ataupun terpaksa untuk bersama-sama dengan mereka pada majlis-majlis tertentu, syaratnya jangan menyanjung dan memuji mereka. Kerana apa? Kerana dia adalah satu perkara yang bertentangan. Kita nak berjalan menuju Allah Ta'ala, tiba-tiba kita buat perkara yang Allah tak suka, kita menyanjungi orang yang Allah benci. Jadi kat sini disebut mendoakan panjang umur bagi mereka, itu bermakna kita telah mendoakan seolah-olah kezaliman yang dilakukan oleh si fulan bin si fulan itu berterusan dan berpanjangan. Perkara yang keempat, nasihat dia kepada anak muridnya ini, bahawa
jangan engkau sekali-kali menerima apa-apa pemberian daripada gubernur atau raja yang zalim itu. Dan begitu pula jangan engkau menerima hadiah mereka, walaupun engkau mengetahui bahawasanya pemberian atau hadiah itu adalah daripada sumber yang halal. Dan sumber yang halal. Kerana tamakmu kepada pemberian mereka itu, maknanya tamakmu ini kemahuanmu. Kenapa tak boleh ambil? Kan? Dikata kat sini, kerana kemahuanmu kepada pemberian mereka itu akan merosakkan agamamu. Dan sudah pasti akan lahir di dalam dirimu sifat kepura-puraan dan terpaksa menghormati mereka dan juga menyetujui atas kezaliman mereka. Kenapa tuan-tuan? Kerana apabila kita menerima sesuatu daripada seseorang, secara fitrahnya kita akan terhutang budi. Bab kata Arab, an-nasu abidul ihsan. Manusia ini adalah hamba-hamba kepada perbuatan ihsan. Barang siapa yang berlaku ihsan kepada seseorang, orang itu akan terhutang budi secara fitrah. Fitrah kita akan terhutang budi kepada sesiapa yang bagi benda kat kita. Walau sekecil-kecil benda, walau ataupun sebesar-besar benda, apatah lagi. Jadi apabila seorang alim menerima hadiah daripada seorang yang zalim, secara tidak langsung fitrahnya akan mahu berterima kasih. Fitrahnya akan terhutang budi. Apa yang akan berlaku? Segala kezaliman-kezaliman yang dilakukan akan ditakwil. Apa akan ditakwil? Ini sebenarnya ini bukan rasuah ni. Ini adalah hadiah. Sebab apa? Sebab dia pun dah dapat rasuah dah sebenarnya. Dia pun dah sogok kan, siap-siap. Sebab itu apabila menerima perkara-perkara ini, dia akan menghilangkan pertimbangan yang benar terhadap hak dan batil. Menerima pemberian itu daripada orang-orang yang begini, tidak ada perkara yang percuma. Mesti di sana ada timbal balas yang diniatkan oleh yang memberi. Dan sebab itu jangan kita mahukan harta-harta mereka. Jangan kita mahukan ataupun rasa kehendak kepada kekayaan-kekayaan mereka-mereka yang zalim ini. Walaupun kita tahu dia adalah perkara halal. Sebab itu orang yang begini sifatnya, contoh kalau kat sini adalah anak murid Al-Ghazali, seorang alim. Orang yang begini tidak boleh melakukan seperti orang biasa. Orang biasa mungkin boleh orang nak bagi duit apa semua terima, tak ada masalah. Sebab dia tidak ada kedudukan. Dia tidak ada pengaruh. Jadi dia dapatlah apa pun, tak ada isu pun dekat si zalim itu. Cakaplah apa pun, tak ada weightage dia ataupun pemberatnya tak kuat. Tetapi orang yang alim, ada kedudukan dalam masyarakat, menerima hadiah daripada raja-raja yang zalim, maka di situ pasti akan ada kesan terhadap pertimbangan agama dan akan sukar menasihati dengan nasihat yang betul. Semuanya ini merupakan perkara yang sangat merosakkan agama dan sekurang-kurang mudarat yang akan terkena kepada engkau bila engkau telah menerima pemberian mereka atau telah mengambil manfaat daripada dunia mereka, ialah bahawa engkau mencintai mereka. Paling kurang pun bila engkau dapat benda ni daripada dia orang, engkau dah mula sayang kepada mereka, mencintai, ada kecenderungan hati. Ada kecenderungan hati kepada orang yang Allah tak suka, Allah benci, adalah suatu juga kemungkaran. Ya. Maka siapa yang mencintai seseorang, sudah pasti ia suka akan panjang umurnya dan kekal kuasanya. Kita suka seseorang, panjanglah. Kita sukalah dia hidup panjang umurnya, sukalah dia kekal di atas tahtanya. Dan di dalam engkau mencintai kekalnya kuasa si zalim ini, bermakna engkau mahukan kerosakan dan kezaliman itu terus berpanjangan di atas muka bumi ini terhadap makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Dan juga bermakna engkau menghendaki kerosakan di dalam dunia ini. Maka adakah ada lagi di sana suatu perkara yang lebih merosakkan agamamu selain daripada perkara ini?
kita sendiri sudah menjadi sebahagian daripada sistem kezaliman itu. Seolah-olah kita ini apabila duduk bersama orang-orang yang zalim, pemerintah-pemerintah atau pembesar-pembesar yang zalim, kita dah jadi dalam ekosistem dia, bahkan penguat lagi. Syariah compliant. Sudah. Patuh syariah. Undilah si fulan bin fulan, dia ni patuh syariah. Padahal dia dah disogok dengan pelbagai pemberian-pemberian. Dan itulah kenapa merosakkan agama, kerana memindahkan posisi si penasihat itu daripada menegakkan agama kepada meruntuhkan agama. Dan janganlah engkau tertipu, dan sekali lagi janganlah engkau tertipu dengan godaan syaitan atau dengan perkataan sebahagian orang yang mengatakan bahawa yang lebih baik dan yang lebih utama engkau ambil sahaja wang dinar dan dirham daripada mereka, lalu engkau bahagi-bahagikan uang itu di kalangan fakir dan miskin. Kalau tidak, maka mereka nantinya akan membelanjakan duit tersebut untuk berbuat kefasikan dan kemaksiatan. Maka lebih baik ambil je duit itu, lalu engkau sedekahkan atau engkau bahagikan kepada orang-orang yang lemah. Ini suara-suara yang seolah-olahnya menghalalkan. Kita jangan, syaitan jangan cakap, orang ni duit katakan nak bagi 10,000. Duit 10,000 ni kalau engkau tak ambil, wahai si alim, wahai orang alim, kalau engkau tak ambil 10,000 ini, orang jahat ni nanti dia akan buatlah benda-benda yang dia nak buat. Dia boleh buat maksiat, dia boleh menzalimi orang, dia boleh buat macam-macam. Baik engkau ambil duit ni dan engkau belanjakan untuk orang-orang miskin. Ini logik. Kita dengar betul juga. Kan? Macam-macam kaedah syarak boleh keluarlah. Tetapi kat sini dia kata, jangan engkau tertipu dengan perkataan yang seperti ini, kerana sebenarnya syaitan telah menjerumuskan ramai orang dengan tipu daya ini. Mula-mula dia ambil, hari ni dia ambil 10,000, dia bagi orang miskin. Esok 20,000, dia bagi orang miskin 10,000 lagi, simpan pula 10,000. Kan? Mula masuk ke dalam diri mereka penerimaan. Jangan buka pintu itu. Bila mula buka pintu itu, syaitan mula main. Takkanlah kau tak ambil sikit. Kau ni kira pengurus duit lah. Ambil. Paling kurang kau ambil. Saham amil 1/8. So dia ambil 10,000, dia bahagi 8. Ambillah 1,200 ribu dulu. Ambil sikit. Mula-mula sikit. Ish, engkau dapat duit ni tak ada siapa tahu. Apa kau nak kena bagi semuanya? Betul juga. Alah simpan semua duit tu. Akhirnya, jadilah dia sebahagian daripada sistem kezaliman tersebut. Ini syaitan ini bijak. Syaitan ini bijak. Dia akan cuba menggoda dengan apa cara sekalipun. Maka jangan engkau tertipu dengan perkataan yang seperti ini, seolah-olah menghalalkan. Walaupun niat kita baik dan seumpamanya, itu sebenarnya syaitan telah menjerumuskan banyak orang dengan tipu daya ini. Dan hal ini telah kami terangkan dengan panjang lebar di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hendaklah engkau merujuk ke sana. Sila rujuk masalah ini dalam bab hal haram, ada dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada menceritakan bagaimana satu perkara itu jadi halal dan bagaimana satu perkara itu jadi haram, bagaimana perkara yang halal boleh menjadi haram, dan bagaimana perkara-perkara yang kita rasa tak ada masalah sebenarnya akar masalahnya juga bermasalah, yang menjadikan perkara itu haram. Kemudian kita masuk ke nasihat yang seterusnya. Kerjakan 4 perkara. Adapun 4 perkara yang engkau perlu kerjakan itu ialah bahawa hendaklah engkau mengukur pergaulanmu dengan Tuhanmu, sekira-kira jikalau hamba-Mu bergaul kepadamu seperti pergaulanmu dengan Tuhanmu. Maksudnya, kita menganggap ataupun kita membayangkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala ini, kita mahu macam mana hubungan kita dengan Allah adalah macam mana kita mahu kalau kita ada hamba itu buat apa pada kita. Begitu. Maka engkau akan merasa puas hati dengan kelakuan hamba-Mu itu dan engkau tidak merasa marah kepadanya. Maknanya buat satu perkara yang mana kalau kita ada hamba kita akan buat semua benda yang kita puas hati, dan begitulah juga kita kepada Tuhan kita. Kita kena buat sampai
Tuhan kita puas hati. Jadi apa yang engkau tidak suka bagi dirimu daripada perbuatan hamba-Mu yang majazi itu, maka janganlah engkau melakukannya terhadap Tuhanmu. Seperti mana kita tak suka hamba kita buat benda kat kita, buat benda belakang-belakang ke, atau buat mencaci maki atau tak puas hati atau ingkar dan seumpamanya, maka janganlah engkau melakukannya terhadap Tuhanmu. Kerana Tuhanmu adalah hakikatnya Tuhanmu yang sebenarnya, dan engkau benar-benar sebagai hamba-Nya. Seolah-olah kita memahami bagaimana muamalah dengan Allah Ta'ala boleh diterjemahkan dalam bentuk begitu. Barulah kita boleh mengukur sejauh mana sebenarnya kita ini taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perkara yang kedua, segala perkara yang engkau hendak lakukan bagi orang lain, hendaklah engkau mengukurnya bagi dirimu dulu. Jadi apa yang engkau suka orang lain lakukan terhadap dirimu, maka buatlah perkara yang seperti itu terhadap orang lain. Kerana iman seseorang hamba tidak akan sempurna sehingga ia mencintai bagi seluruh manusia apa-apa yang ia mencintai bagi dirinya sendiri. La yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sehinggalah dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Seperti mana kamu suka begitu, kamu buat orang lain macam tu. Bukan orang lain boleh kita cakap sekian-sekian, orang cakap kat kita tak boleh, mengamuk terus. Tak boleh begitu. Ya, mesti kena meletakkan suatu perasaan, merasai perkara yang kita suka dan kita rasakan perkara itu pada orang lain, merasai yang kita tak suka, kita juga tak buat perkara itu pada orang lain. Nah, ini termasuk di dalam akhlak. Ya, perkara berkaitan dengan akhlak. Perkara yang ketiga, apabila engkau belajar satu ilmu atau engkau memutalaahnya, maka seyogianya bahawa ilmu yang engkau pelajari itu akan memperbaiki hatimu dan membersihkan jiwamu. Membersihkan jiwamu. Seperti halnya jikalau engkau mengetahui bahawa umurmu hanya tinggal 1 minggu sahaja lagi, maka sudah pasti engkau tidak akan sibuk dengan ilmu fiqh yang dalam-dalam itu, dan ilmu khilaf di antara mazhab, dan ilmu-ilmu usul dan ilmu kalam dan seumpamanya, kerana engkau tahu segala ilmu-ilmu yang aku sebutkan tadi tidak memberi faedah kepadamu. Dalam keadaan ini sudah tentu engkau hanya akan sibuk dengan muraqabah hatimu. Muraqabah hatimu maknanya kita sibuk nak membersihkan hati kita untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan seminggu nak hidup, takkanlah nak pergi belajar matematik, kan? Takkanlah nak pergi belajar geografi, takkanlah nak pergi belajar benda-benda lain selain daripada benda yang menghidupkan hati kita. Mempelajari sifat-sifat kejernihan jiwamu dan berpaling daripada urusan keduniaan, dan engkau akan sibuk pula mengisi hatimu dengan cinta akan Allah Ta'ala dan beribadah kepadanya dan memakaikan diri dengan sifat-sifat yang baik. Maknanya kalau kita tahu kita tinggal seminggu hidup, kita tidak akan menyibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang bagi secara umum tidak membawa kepada kemaslahatan akhirat. Sekadar teori-teori, tak sempat nak amal dengan perkara tersebut. Sebab itu, pastikan setiap ilmu yang kita pelajari mesti ilmu yang boleh membersihkan hati kita. Kerana hati itulah yang kita akan bawa jumpa Tuhan. Ya, illa man atallaha biqalbin salim. Nabi Ibrahim apabila berdoa, wahai Tuhanku, jangan engkau hinakan aku di hari kebangkitan, hari yang mana tidak ada manfaat pada ketika itu segala harta dan segala anak-anak, melainkan orang yang bertemu Tuhannya dalam keadaan hati dengan hati yang sejahtera. Jadi hati yang sejahtera itu yang menjadi inti utama di dalam mencari ilmu. Wahai anakku yang tercinta, dengarlah nasihatku ini baik-baik dan fikirkanlah isinya. Semoga engkau kelak mendapat keselamatan. Cobalah engkau fikirkan, seandainya engkau telah diberitahu bahawa
seorang raja 1 minggu lagi akan memilih engkau sebagai menteri, maka apakah kira-kira yang akan engkau buat selama 1 minggu ini? Rasa macam tersilap terjemahan. Bukan menteri ni silap, bukan wazirun zairun, silap. Ya. 1 minggu lagi akan memilih engkau, ataupun sebenarnya 1 minggu lagi akan mendatangimu sebagai orang yang menziarahi. Ya. Kita bayangkan 1 minggu lagi bahawa raja akan ziarah kampung kita. Apakah kira-kira yang akan engkau buat selama seminggu ini? Sultan Selangor nak datang Masjid Ar-Rahmaniyah, masjid sebab nak iktiraf sebagai masjid. Mudah-mudahan. Kan? Apa kita akan buat? Masa tu juga pengurusi akan buat mesyuarat, kita akan luluskan bajet sebanyak 100,000 supaya betul-betul macam masjid lah. Begitu. Kan? Tak sempat nak buat benda lain lah. Kelas semua tangguh sebab nak buat renovation. Mungkin begitulah ya. Apakah kira-kira yang akan engkau buat selama 1 minggu ini? Dalam masa 1 minggu ini sudah pasti engkau tidak akan mengerjakan sesuatu kecuali perkara yang engkau sangkakan bahawa raja itu akan melihat dan perhatikannya. Kita akan pastikan segala checklist itu akan siap. Ciri-ciri sebuah masjid yang diiktiraf. 1, 2, 3, 4, 5 boleh isi berapa ramai jemaah. Ada tempat parking dan seumpamanya, contohnya lah Pasti kita tak akan buat benda lainnya. Sebab fokus nak siapkan checklist itu. Kan? Oleh kerana itu, pada ketika ini, sama ada, mana kalau kita bayangkan raja nak jumpa kita, kita akan tengok pakaian kita, beli baju baru, tubuh badan kita pergi buat treatment atau benda-benda kan. Rumah kita cat baru, permaidani dan seumpamanya, semuanya nak baru belaka. Kerana kita tahu, raja akan tengok benda tu. Maka sekarang cuba engkau fikirkan baik-baik apa yang telah aku katakan tadi, kerana engkau adalah seorang yang cepat faham. Dan perkataan yang sedikit sudah mencukupi bagi orang yang bijak. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang kepada rupa tubuhmu dan bukan pula kepada amalan zahirmu, tetapi ia memandang kepada hatimu dan niatmu. Dan jika engkau mahu memperdalami hal-hal yang berkenaan dengan hati, maka hendaklah engkau merujuk kepada kitab Ihya Ulumuddin dan yang lainnya daripada kitab-kitab karanganku. Ilmu ini, iaitu membersihkan hati, adalah termasuk ilmu fardu ain. Kenapa fardu ain? Kerana semua orang kena bersihkan hati dia. Semua orang nak jumpa Allah Ta'ala, dia kena bersihkan hati dia. Kadar mana? Kadar hilangnya sifat-sifat mazmumah. Dan kadar adanya sifat-sifat mahmudah. Hilangnya sifat riya, datangnya sifat ikhlas. Semua kita wajib ikhlas. Kalau tak ikhlas, tak boleh masuk syurga. Amalan tidak diterima. Kan? Adalah termasuk ilmu yang fardu ain, dan yang lain daripadanya adalah fardu kifayah. Kecuali sekadar engkau belajar hukum-hukum yang berkenaan dengan kesempurnaan mengerjakan kefarduan yang diwajibkan tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik kepadamu sehingga engkau menghasilkan ilmu-ilmu ini. Perkara yang keempat, bahawa engkau jangan menghimpunkan harta dunia lebih banyak daripada cukup makan setahun, seperti apa yang pernah dibuat oleh Rasulullah SAW bagi sebahagian daripada isteri-isterinya. Dan beliau bersabda, Allahumma ij'al quta ali Muhammadin kafafa. Ya Allah, jadikanlah makanan keluarga Muhammad ini hanya secukupnya sahaja. Dan Nabi SAW tidak mempersiapkan makanan cukup setahun ini bagi kesemua isteri-isterinya, tetapi hanya bagi mereka yang lemah imannya sahaja. Adapun isteri yang kuat iman, maka Nabi SAW hanya mempersiapkan baginya makanan untuk sehari ataupun setengah hari. Bukan sehari setengah, sehari atau setengah hari. Maknanya nak kata, kalau dalam menghimpunkan dunia, ini nasihat dia kepada anak murid dia. Nak menghimpunkan dunia, paling banyak kau boleh kumpul untuk kau hidup setahun lah. Lebih daripada tu, sedekahkan. Kenapa? Diambil daripada Nabi Muhammad SAW, ada setengah-setengah isteri baginda SAW, baginda siapkan setahun makanan.
Tapi tak semua isteri macam tu. Ada pula isteri yang baginda siapkan, oh ni cukup untuk sehari. Dah. Store tak payah banyak-banyak. Peti ais, bukan yang besar betul. Cukup-cukup sehari. Kenapa? Perbezaan iman. Yang lemah iman, kena banyak. Sebab apa? Orang yang lemah iman ini, Allah akan deal dengan dia setara itu. Dia kata, mana cukup? Yang cukup apa? Setahun. Setahun lah. Itu yang kau rasa cukup. Tapi kalau yang isteri Nabi yang tinggi imannya, Nabi bagi sekian untuk sehari, alhamdulillah ada makan hari ni. InsyaAllah esok pun ada, tak ada masalah. Kan? Kerana apa? Allah akan beri mengikut zon, prasangka hamba-Nya. Sama juga macam kita. Kalau kita rasa rezeki kita tak cukup-cukup, memang tak cukup-cukup. Tapi kalau kita rasa rezeki apa yang ada cukup, Allah akan cukupkan. Kan? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala akan berurusan dengan kita berdasarkan prasangka hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nasihat ke-25, penutup dan doa. Kan? Wahai anakku yang tercinta, sesungguhnya aku telah tuliskan dalam warqah kertas ini apa yang engkau kehendaki. Maknanya inilah semua persoalan-persoalan yang kau tanya, aku dah mudahkan segalanya. Maka seyogianya engkau mengamalkan dengan isinya, dan jangan engkau lupa daripada mengingati aku dalam doamu yang baik-baik. Adapun doa yang engkau minta itu, maka carilah lafaznya dalam kitab-kitab yang sahih, dan bacalah pula doa yang aku tuliskan ini pada sekalian waktumu, khususnya selepas sembahyang fardu. Doa itu ialah, Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha, wa minal ismati dawamaha, wa minal rahmati shumulaha, wa minal afiyati husulaha, wa minal aishi arghadahu, wa minal umri as'adahu, wa minal ihsani atammahu, wa minal in'ami a'ammahu, wa minal fadli a'zamahu, wa minal lutfi aqrabahu. Allahumma kunana wa la takun alaina. Ya Allah, aku memohon akan engkau daripada nikmat itu yang paling sempurna, daripada pemeliharaan itu yang paling kekal, daripada rahmat itu yang paling menyeluruh, dan daripada afiat itu yang paling berhasil, daripada kehidupan itu yang paling senang, dan daripada umur itu yang paling bahagia, daripada ihsanmu itu yang paling sempurna, dan daripada nikmatmu itu yang paling menyeluruh, daripada kelebihanmu itu yang paling sedap, dan daripada lemah lembutmu itu yang paling dekat. Ya Allah, jadilah engkau sentiasa pembela kami, bukan penghukum ke atas kami. Allahumma khtim bis sa'adati ajalana, wa haqqiq biz ziyadati amalana, waqrin bil afiyati wuduwana wa asalana, waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana, wasbub sijala afwika ala dhunubina, wa munna alaina bi aslahi uyubina, waj'alit taqwa zadana wa fi dinika ijtihadana, wa alaika tawakkulana wa i'timadana. Ya Allah, habiskanlah ajal kami dengan kebahagiaan, berikanlah kami yang lebih baik daripada apa yang kami harapkan, iringkanlah pagi dan petang kami dengan keafiatan, jadikanlah kesudahan kami dan kemuncak cita-cita kami untuk mendapatkan rahmat-Mu, dan tuangkanlah hujan yang lebat daripada kemaafanmu ke atas dosa-dosa kami. Sentiasalah engkau memberi nikmat kepada kami dengan memperbaiki segala keaiban kami, dan jadikanlah takwa itu sebagai bekalan kami. Jadikan pula kesungguhan kami dalam memperjuangkan agamamu, dan jadikanlah tawakal dan pegangan kami hanya dengan engkau. Allahumma tsabbitna ala nahjil istiqamah, wa a'idna fid dunya min mujibatin nadamah yaumal qiyamah, wa khaffif 'anna thiqalal awzari, warzuqna 'ishatal abrar, wakfina wasrif 'anna syarral ashrar, wa'atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhwatina minan nar birahmatika ya aziz ya ghaffaru ya karim ya sattaru ya alim ya jabbaru ya Allah ya Allah ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin wa ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Terjemahan, ya Allah, tetapkanlah kami berada di atas jalan istiqamah, lindungilah kami di dunia ini daripada mengerjakan perkara-perkara yang mengakibatkan penyesalan kami di hari kiamat nanti. Ringankanlah bebanan dosa-dosa kami dan kurniakan kepada kami kehidupan hamba-hamba-Mu yang baik. Jauhkan daripada kami segala kejahatan orang-orang yang jahat. Lepaskanlah leher kami dan leher ibu bapa kami dan seluruh saudara kami yang laki-laki dan yang perempuan daripada belenggu api neraka-Mu.
Semuanya itu dengan berkat rahmat-Mu, wahai Tuhan yang maha mulia dan maha mengampuni dan maha pemurah lagi menutupi keaiban kami. Wahai Tuhan yang maha mengetahui dan maha perkasa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan rahmat-Mu wahai Tuhan yang lebih pengasih daripada segala yang pengasih. Wahai Tuhan yang dahulu daripada segala yang terdahulu. Wahai Tuhan yang kemudian daripada segala yang kemudian. Wahai Tuhan yang mempunyai kekuatan yang sangat kukuh. Wahai Tuhan yang sangat mengasihi orang-orang miskin, dan Tuhan yang terlebih kasih sayang daripada segala orang-orang yang kasih sayang. Tidak ada Tuhan yang lain disembah selain daripada Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku ini termasuk di kalangan orang yang menzalimi dirinya sendiri. Semoga rahmat Allah Ta'ala dan kesejahteraannya sentiasa tercurah untuk penghulu kami Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk sekalian keluarganya dan para sahabatnya. Dan segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Wallahu a'lam bissawab. Jadi selesai kita punya pengajian kitab Ihya Ulumuddin lah. Ayyuhal walad. Selama berapa lama kita? Setahun ya. Ini lebih kurang dalam setahun. Alhamdulillah kita telah menamatkan kitab ini dengan taufik dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak ijazah, okay, saya bacakanlah. Di dalam kitab ini, hujung kitab ini ada sanad kitab Ayyuhal Walad. Jadi barang siapa yang menghendaki boleh beli kitab ini dan baca, dan belakang tu boleh tulis nama. Kan? Saya baca sanad dia lah. Saya baca sanad dia. Biasanya memang penghujung kalau kita nak dapat ijazah, sanad itu perlu dibaca daripada penterjemah kepada penulis kitab asal. Jadi ada, saya tengok sini ada 17 syekh dia. Jadi kita baca satu persatu untuk mengambil keberkatan, menyebut nama-nama para ulama. Untuk menambah keberkatan, maka di sini disebutkan surat 75. Sanad silsilah kitab Ayyuhal Walad dan lainnya yang merupakan keistimewaan ilmu-ilmu Islam dan ciri utama bagi pengajian tradisional yang mewariskan ilmu secara turun-temurun sebagai hubungan rohani dan kontak batin dengan pengarang kitab tersebut. Sanad itu ialah sanad kitab Ayyuhal Walad, silsilah kitab Ayyuhal, orang yang meriwayatkan kitab ini. Dan Ayyuhal Walad dan Bidayatul Hidayah dan Minhajul Abidin dan Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Berkata hamba yang banyak berdosa lagi sangat berkehendak kepada ampunan Tuhannya. Ahmad Fahmi bin Zamzam, iaitu penterjemah kitab ini. Abu Ali Al-Banjari bangsanya, An-Nadwi kelulusannya, Al-Maliki gelaran yang dianugerahkan oleh gurunya, Asy-Syafi'i mazhabnya, Asy-Syadzuli tarikatnya, hafizahullah. Saya riwayatkan sekalian kitab karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah daripada guru saya Al-Allamah Musnid Ad-Dunya Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Makki. Beliau mengambil daripada Syekh Muhammad Ma'sum bin Ahmad Al-Lasimi. Beliau mengambil daripada Syekh Waliullah Abi Imran Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Beliau mengambil daripada Syekh yang panjang umurnya Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Makki. Beliau mengambil daripada Syekh yang panjang umurnya Syekh Abdul Samad bin Abdul Rahman bin Abdul Jalil Al-Falimbani. Beliau mengambil daripada Sayyid Abdul Rahman bin Mustafa Al-Idrus. Beliau mengambil daripada Syekh Abdullah bin Salim Al-Bashri dan Syekh Ahmad bin Muhammad An-Nakhali dan Sayyid Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shili dan Sayyid Abu Umar bin Abdul Rahman Aidid. Keempat-empat mereka mengambil daripada Syekh Syamsuddin Muhammad bin Alauddin Al-Babili. Beliau mengambil daripada Syekh Sulaiman bin Abdul Daim Al-Babili. Beliau mengambil daripada Syekh Najmuddin Muhammad bin Ahmad Al-Amin. Beliau mengambil daripada Syekh Muhammad bin Ahmad bin Isa bin An-Najjar. Beliau mengambil daripada Syekh Jalaluddin Ibnul Mulaqqin. Beliau mengambil daripada Syekh Abu Ishaq Ibrahim bin Hamad At-Tanuhi. Beliau mengambil daripada Syekh Sulaiman bin Hamzah. Beliau mengambil daripada Syekh Umar bin Karm Ad-Dinawari. Beliau mengambil daripada Syekh Abdul Khaliq bin Ahmad bin Abdul Qadir bin Yusuf. Beliau mengambil daripada pengarangnya Al-Imam Muhammad bin Muhammad bin Ahmad, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, yang meninggal pada tahun 500 Hijrah. Semoga Allah Ta'ala merahmati mereka semua dan mengumpulkan kita bersama mereka pada hari kiamat nanti. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan sanad tadi saya ijazahkan kitab Ayyuhal Walad dan kitab-kitab lainnya kepada sekalian muslimin dan muslimat yang berkehendak kepada ijazahnya. Yang mengijazahkan adalah Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki secara penulisan terjemahannya. Yang menerima ijazah, tulis nama, tulis muka surat,
tulis hari ini, tarikhnya berapa Sya'ban hari ni, 26 Sya'ban 14 Hijrah, 1444 Hijrah, dan 18 hari bulan Mac 2023. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Tadi kita dah baca doa, jadi saya tutup dengan tasbih kifarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.